Fikirlah tuan-tuan, pahlawan kita takkan habis. Saya nampak yang tu. Pahlawan kita takkan habis. Kalau kita patah balik sejarah daripada tahun 1978 lagi. 78 di Mihad kena bunuh. 92 Iman Aqil kena bunuh. Iman Aqil ni orang pemuda pertama Al-Qassam. Dia yang pakai serban merah. Sebab tu Abu Ubaidah yang jurucakap Al-Qassam sekarang tu pakai serban merah. Sebab Abu Ubaidah ni memang idolakan Iman Aqil. Dia mati muda, umur 20-an. Iman Aqil ni Israel pernah offer dia. Masa tu Izzat Rabin, Presiden Israel masa tu, kata kepada family dia, suruh Iman Aqil ni keluar daripada Gaza, 3 tahun pergi duduk Jordan, dia balik mai, nama dia clean. Cerita panjang lah. Yasir Arafat pergi sign Oslo tu tahun 93. Dia serang tu, dia buat record video. Zaman tu tak boleh buat live lagi. Sejak pada itulah baru orang kenal Al-Qassam. Dia meninggal 93. Kita ingat macam habis dah. Allah gantikan Yahya Ayyash 96 kena bunuh. Yahya Ayyash kena bunuh dalam bom telefon. Telefon ni dia engineer, dia reka bom ni untuk orang Islam. Tiba-tiba Israel boleh bunuh dia dengan telefon bimbit milik, tak silap saya, pop menekan dia. Dia cuma guna telefon tu untuk nak telefon family dia sekali-sekala. Israel punya Mossad ni boleh dapat detect masa bila yang dia akan pergi guna telefon siapa. Jadi mereka ada pengkhianat daripada dalam lah. Ringkas cerita, masa dia buat satu panggilan telefon, meletup dan dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi membicarakan perihal kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. 3 kali dah tak ada, no? 3 bulan tak ada, no? 3 bulan dah, no? Sepatutnya malam ni pun hampir tak ada, Saya mak mereka masa sambung belajar. Sambung belajar ni dia ada kelas dia full lah jugalah. Pasal dia pun nak ligan setahun bagi perhabis KPLI tu. Macam kelas malam ni ada online. So saya kena mengasuh tu. Kita marah sikit tak apa. Dia cedas sikit ni. Jadi tu saya fikir macam mana ni nak cancel. Saya tengok balik history message. 3 kali dah ni kan. Tak apalah, main jugalah. InsyaAllah. Sambil-sambil tak apa tuan-tuan. Marah tak apa. Baik. Kita berhenti hari itu pada membicarakan kisah Nabi Allah Yusuf AS digoda oleh Zulaikha, no? Kat situ. Kat situ. Okey, baik, sambung. Allah menceritakan tuan-tuan dalam ayat ini, Allah menyebutkan, Ibn Katsir membawakan peringatan dan mengatakan dalam ini bahawasanya Allah menceritakan rayuan isteri Al-Aziz, iaitu Zulaikha itu, ataupun kalau bukan Zulaikha nama lain dia lah, tapi isteri Al-Aziz. Quran sebut Imra'atul Aziz. Namanya boleh berbeza, tak ada masalah. Terhadap Yusuf AS dan ajakannya untuk melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan olehnya dipandang dari satu dan kedudukannya. Tak apa cerita dia, perempuan ini ataupun Zulaikha ini ialah salah seorang perempuan yang cantik, muda, bermartabat. Maknanya suami dia itu Al-Aziz itu tua. Orang pangkat-pangkat besar ni, dia orang kaya ni, Datuk Tan Sri ni menikah muda. Jadi Zulaikha ni muda, jadi dia ada syahwat dah. Maka dia menggoda Nabi Yusuf AS. Dia menutup pintu-pintu bilik yang di dalamnya terdapat Yusuf, lalu menyerahkan dirinya kepada Yusuf dengan segala rayuan dan godaan, serta memakai pakaian yang sangat cantik lagi mewah, padahal dia ialah isteri seorang Perdana Menteri. Sementara Yusuf ialah seorang pemuda yang tampan dan rupawan, dan penampilannya sangat menarik hati setiap mata yang memandangnya. Hanya sahaja dia merupakan seorang nabi dari keturunan para nabi, sehingga Allah memeliharanya daripada perbuatan keji. Itu nama dia maksum. Maksum. Sebab tu asama ni maksiat. Asama ni isim maf'ul. Kepada asama ni, maksum ni maksudnya Allah pelihara daripada perbuatan maksiat, maksum. Jadi
Nabi, para anbiya ini maksum. Ya. Dia ialah pemimpin 7 orang pemuda yang bertakwa yang mendapat naungan daripada pada hari kiamat kelak. Maksudnya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala sebut 7 golongan. 7 golongan apa matan Arab dia lupa. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertamanya kata Nabi SAW, ni hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah dalam naungan perlindungannya pada hari fi yaumi la zilla illa zillullah. Pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Iaitu yang pertamanya al-imamu adil, imam yang adil. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kepada adil adalah zalim. Kemudian yang keduanya pemuda yang dalam proses perkembangannya sentiasa beribadah kepada Allah. Maksudnya dalam proses dia membesar tu hatinya hanya ada pada Allah. Lena dah ke? Saya tak mau bagi lena. Kalau dia lena lagi dia jaga mengalam. 2-3 pagi pula jaga. Kita pula esok bagi awal. Bomai tadi macam tak mau bagi lena. Lena ke? Ikon tuan-tuan. Baik. Yang kedua ialah orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqu 'alal masjid. Orang yang lelaki ataupun orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang senantiasa hati dia teringat di masjid. Orang yang menjadikan masjid itu umpama rumahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah azza wa jal dhamina liman kanat al-masjidu baitahu al-amna wal jawaza ala sirat yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala dhamina. Dhamina ni bermaksud dhamin. Jamin. Allah Subhanahu wa taala jamin liman kanat al-masjidu baitahu. Allah Subhanahu wa taala beri satu garanti kepada golongan yang dia menganggap ataupun dia perbuat masjid itu ataupun surau lah tempat sembahyang ni umpama rumah dia. Apa jaminan daripada Allah? Al-amna wal jawaz ala sirat, iaitu ketenangan dan kelancaran suatu proses dia melintasi titian sirat. Ini Allah jamin. Bila Nabi sebut dia ada beza. A'adallah, janji Allah. Ini dhamina, jaminan daripada Allah. Tuan-tuan. Sebab tu kita tuan-tuan para jawatan kuasa apa semua ni yang betul-betul lumus menjadikan masjid dan surau ni macam rumah. Apa makna macam rumah? Masuk masjid angkat kaki berguling tengok TV ke? Tak. Dia tak seronok bila masjid surau dia tak bersih. Dia tak seronok bila masjid surau dia orang tak berapa mai. Dia tengok apa yang kurang dia pergi beli tambah. Dia buat lagu mana rumah dia. Maka kata Nabi, orang begini Allah jamin insya-Allah pada hari akhirat kalau proses dia melintasi titian sirat itu laju, tenang dan lancar. Baik, itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian orang yang mencintai dua orang yang saling mencintai kerana Allah, di mana kedua-duanya itu berkumpul dan berpisah hanya kerana atas dasar Allah. Maknanya kita lah, tuan-tuan lah, orang-orang yang kita berkasih sayang kepada saudara kita, adik-beradik, sahabat, jiran, kawan tempat kerja ni, tidak ada lain melainkan hanya kepada Allah. Golongan ini juga yang Nabi kata orang yang merasakan kemanisan iman ialah orang yang begitu. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Nabi kata 3 benda yang ada pada hati seseorang itu, kalau dia ada 3 tu, dia telah pun merasakan kemanisan iman, ataupun dia akan merasakan kemanisan iman. Itu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang mengutamakan Allah dan Rasul atas segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a lam yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kalaupun dia cinta kepada orang lain ataupun sesuatu yang lain, dia tidak cintakan itu melainkan hanya kerana Allah. Maknanya dia kasih kepada jiran dia pun kerana Allah, dia kasih kepada adik-beradik dia pun hanya kerana Allah, dia kasih kepada sahabat-sahabat setaman dengan dia pun hanya kerana Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang benci kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukhzafa finnar, seperti mana orang benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Saya susah hati, abang gerak tak apa pasal susah hati. Dia pakai kabel ikat tak pakai had dalam tu, sekali dia belanja.
Tengok di luar tak apa Rian. Jadi dia habaq lah, tak mau pakai kain melekat, saya nak ajak bagi pakai. Baik, tak apalah. Yang seterusnya kata Nabi SAW, lelaki yang diajak wanita untuk berkedudukan dan cantik, lalu dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Orang yang diajak untuk berkedudukan dan dia dah ada peluang tu, tapi dia jawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tuan-tuan, yang ni yang mahal ni. Tak ramai yang ada macam ni. Bahkan kalau kita membaca sirah, dalam sirah ni, beberapa peristiwa ada pernah kita jumpa jenis yang macam ni. Antaranya ialah disebutkan seorang lelaki, kisah ni dinisbahkan kepada Sayyidina Umar. Bukan zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar jadi tabi'in. Cuma kisah ini perawi dia itu majhul. Dia jadi dhaif sikit lah kisah ni. Tapi tak apalah, dia bukan sunnah, dia bukan hadis. Kisah tentang seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan. Lelaki ni dia hari-hari berulang-alik pergi masjid, lalu lintas sebuah rumah seorang perempuan. Tak silap saya, kisah ni duduk dalam, kalau bukan Tarikhul Dimash, nanti saya cek. Tapi kisah ni ada. Saya sebut di 2-3 surah, saya sebutkan sumber dia. Tetapi kisah ni jelas dia perawi dalam kisah ni dia dhaif sikit, dia majhul. Tapi tak apalah, kita ambil pengajaran sajalah, dia bukan palsu, dia dhaif. Lelaki ni budak muda yang dia duduk lintas pergi balik rumah ni, perempuan ni duduk berkenan kat dia. Maka lelaki ni tak layan lah. Tak layan. Satu ketika perempuan ni pun dah tak tahan, mak pak dah tak ada di rumah. Bila lelaki ni lintas nak pergi masjid, perempuan ni buka pintu luar, dia pakai seksi. Maka lelaki tu jadi lagu gemak TV lah, jadi pause, muzik semua berhenti. Dia terkejut tengok perempuan tu kot. Dia pun berjalan masuk ke rumah perempuan tu. Perempuan, tuan-tuan jangan main dengan kuasa wanita ni kan. Nak cakap tak berani. Pasal tu ujian antara yang besar ni, ujian wanita, fitnah wanita. Saya kalau bab ni, kalau orang kata ke artis ke apa ke, saya tak mau komen, tak berani tuan-tuan. Tak berani. Kita tak kena uji lagi. Kita rupa pun tak ada. Padahal kalau orang rupa segak-segak, duit banyak, kalau Allah uji dengan benda tu, macam Nabi Yusuf AS, handsome, tampan, perempuan tu pula main offer diri kat dia. Bukannya dia pergi rogol ke paksa, tak. Perempuan tu main offer diri kat dia. Kita balik awal lah. Tapi ni tuan-tuan, budak muda ni pun dalam duk jaga tu. Dalam duk jaga tu, dia pun jadi muzik berhenti sat lah. Berjalan masuk dalam. Bila berjalan masuk dalam tuan-tuan, ni yang kata tu, dia teringat. Tiba-tiba dia boleh teringat firman Allah tu. Surah Al-Anfal kan tak silap. Iza massahum ta'ifatun minasyayatin tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Dia teringat ayat tu. Dia teringat kata ayat tu, terus dia pengsan. Punya takut kepada Allah, dia pengsan. Dia pengsan. Perempuan ni terkejut lah. Apa? Tak nak buat apa, dia pengsan lah. Maka pergi telefon merata, ketuk ni panggil. Dia pun terkejut dengan lelaki tu. Budak muda kita sangka kata bagus ni pengsan di rumah perempuan. Sapu ayam gerak-gerak apa semua ni jaga. Orang panggil pak dia mai. Pak dia pun mai, pak dia rasa susah hatilah. Anak aku selama ni yang aku duk kenal kaki surau, kaki masjid. Pasal apa boleh pergi pengsan rumah perempuan? Perempuan ni pun ada problem lah, ada cerita lah perempuan ni pun. Maka pak dia tanya dia, apa yang hang buat di rumah kak ni? Maka dia cerita, kak ni try saya apa, tak tahulah dalam hadis tak cerita. Tapi dia kata, apa yang jadi sampai hang pengsan? Maka dia katalah, saya teringat firman Allah, iza massahum ta'ifatun minasyayatin tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Saya teringat ayat tu. Tapi tuan-tuan, dalam sirah ni kata dia ulang ayat tu tak dan habis. Kerana terlalu takut kepada Allah, maka dia pengsan pula. Masa dia ulang ayat tu, dia teringat, dia takut, dia pengsan pula. Dia pengsan pula ni, pengsan tak jaga dah, meninggal. Bila meninggal, dia pun simpan dia malam tu juga. Cuma mayat boleh simpan, mulut orang tak boleh simpan. Orang pakat dia sebab berita, kata lah, ingat ke budak tu bagus sangat, rupanya hantar tak apa kerja dia selama ni. Duk pergi sebab cerita-cerita ni lah. Berita ni sampai kat Sayyidina Umar. Tajuk cerita ni ialah seorang syabun a'jaba Umar. Seorang lelaki yang menyebabkan Sayyidina Umar ni jatuh cinta kat dia. Sayyidina Umar memang suka kat dia pasal rajin tengok dia pergi masjid kan. Maka Sayyidina Umar teringat, mana pergi budak muda tu ada kerak main tu tak nampak dah. Maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, budak tu bukan lagu mana kita duk percaya. Dia meninggal dah. Terkejut Umar.
Ninggai. Bila baru ya ninggai di rumah perempuan. Sikit-sikit maka sebab berita kat orang ramai ni kata dia bos teruk lah. Maka dalam hadis ni kata, dalam sirah ni kata, Sayyidina Umar bawa rombongan dia ni pi ke kubur budak tu lah. Pi ke kubur budak tu, Sayyidina Umar tanya dah. Tanya dia, bagi orang yang menahan hawa nafsu dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia 2 syurga. Itu dalam surah Ar-Rahman. Ya, siapa yang hafal apa fiha jannatan tu. Bagi dia 2 syurga. Maka keluar suara daripada kubur tu kata, saya sedang menikmati 2 syurga itu. Maka benda tu menyebabkan cucilah nama budak tu. Tak ada orang kata kat dia. Maknanya dia mati sungguh-sungguh kerana bukan kerana perempuan tu, dia mati kerana takut kerana Allah. Cuma ya, kisah ni dia daif sikit. Satu kerana perawi dia itu ada satu tabaqat tu dia majhul, satu lagi kerana riwayat itu dia munkar. Munkar ni bukan dia buat munkar, dia munkar ni maksudnya dia berselisih dengan riwayat yang lebih sahih. Apa riwayat yang lebih sahih? Riwayat yang lebih sahih yang Nabi kata, Iza mata bena Adam, bila mati anak-anak Adam itu, inqata'a amaluh, putus semua hubungan dia, semua habis. Illa bisalas, melainkan 3. Maknanya kalau ikut putus dah lah, tak boleh lah nak pergi tanya dia apa semua tu. Tapi orang akan bincang dalam bab karomah lah, karomah Sayyidina Umar. Tapi kita tak payahlah bergaduh bab tu. Kisah itu ada, tapi kita jelaslah dia daif. Kalau dia benar, benarlah. Kalau dia daif, daif lah. Sebab dia bukan hadis Nabi SAW. Dia sekadar kisah iktibar yang disangkut kepada sahabat Nabi lah. Bukan Rasulullah SAW. Tak apa. Tapi nak abang kata, memang orang yang meninggal dunia ataupun orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah ni, Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebutkan nama Allah, getak hati dia. Wa iza tuliyat alaihim, bila disebutkan nama Allah, bergemetak hati dia, dan zadatuhum iman dia akan bertambah. Baik. Itu yang seterusnya. Kemudian yang seterusnya, orang yang sedekah secara rahsia sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini pada hadis inilah. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Lagu tu kan? Siapa dia menyanyi tu? Mai pada hadis rupanya. Cuma hak belakang tu bukan hadis lah. Hak tu lah hadis. Dan maksudnya tangan kiri tak tahu tangan kanan buat apa. Itu maknanya Nabi bagi sirah mubalaghah lah. Maknanya bukanlah kata lagu tu. Kita duk bagi sedekah, tangan kanan kiri sorok dalam poket, tak mau bagi dia tahu. Tak lah. Maknanya kalau boleh sembunyi, sembunyilah. Cuma ulama buat kaedah, kalau kata kita punya sedekah itu boleh menyebabkan orang lain memberasa nak sedekah, tunjuk. Tapi kalau saya punya pendapat peribadi, kita bahagi 2 lah. Ada part yang kita sembunyi, ada part kalau kita rasa kena tunjuklah. Contohnya kita ambil kutipan daripada orang, saya ingat itu kena tunjuk. Pasal yalah kita collect duit orang, surau buat apa-apa collect. Kemudian kita nak buat PA system, tunjuk ni PA system, ni receipt dia, sekian-sekian. Tapi kalau kita sedekah peribadi ni, saya ingat tak payah. Kalau semua benda kita lepas kat dunia, apa yang tinggal untuk akhirat kita? Walaupun pahala itu dapat, cuma di satu segi kita punya kemanisan seorang-seorang yang kita simpan antara kita dengan Allah tu tak ada. Kalau semua benda kita workload kan, apa yang tinggal untuk kita dan Allah. Baik. Seterusnya, orang yang ingat kepada Allah di tempat yang sunyi seorang-seorang dia, lalu kedua matanya berkaca dan bergelinang air mata. Orang begini pada hari akhirat, kalau Allah akan naungkan dia pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, dia dapat. Duduk seorang-seorang, tengah malam ke, petang, duduk tempat kerja, tak ada siapa, teringat ke apa, teringat, tak tahu, duduk dia main sebek hari tu, dia main perasaan lain. Bergenang, yang mata dia teringat, aku ni, umur aku dah berapa, mati aku tak tahu bila ni, entah Allah ampun ke tak ampun ni, ya Allah. Teringat lagu tu saja. Dia bergenang ayat mata, dia teriak. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih ni, Allah akan berikan dia naungan pada hari akhirat kelak. Lena pula ke? Tak nak. Baik. Sambung. Maka isteri Al-Aziz mengajak, menggoda dan merayu Yusuf untuk melakukan perkara yang diinginkan. Namun kata Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf, ma'azallah, aku berlindung daripada Allah. Baik. Kemudian Nabi Yusuf lari. Bila lari, perempuan tu tarik dia, pergi ke muka pintu, buka pintu, Al-Aziz duduk depan pintu tu. Macam cerita TV. Ya, itu berlaku. Maka terus perempuan ni kata, qalat ma jaza'u man arada bi ahlik su'an illa ayyusjana aw azabun alim.
Terus bini dia ni, dia tengok-tengok lelaki dia depan pintu tu, dia kata, abang, apakah hukuman yang patut kita bagi kepada orang yang kita ambil belah dia, sara dia, lepas tu dia nak buat tak elok kat keluarga abang? Dia beralih dandan tu, cakap dia ni. Nah, terkejut Nabi Yusuf, tadi hang goda aku, Al-Aziz tak kata apa. Maka berlaku perdebatan di situ. Nah, siapa yang salah? Nabi Yusuf kata, tadi kau goda saya. Zulaikha kata, hang yang goda aku tak tahu apa, ni bilik siapa? Macam tu lah. Duk tengkap. Maka seorang syahid, dalam Quran kata, qala syahidun minhum, berkata seorang penyaksi, saksi dalam kalangan mereka itu. Ulama bahas siapa orang itu. Wa in kana qamisuhu qad min qudda min dubur fakadzabat wa huwa min sadiqin. Dan satu lagi ayat dia. Itu kalaulah bajunya itu koyak dekat belakang, fakadzabat, Zulaikha bohong, Yusuf betul. Dan kalau qudda min qubul, kalau koyak pada depan, Yusuf bohong, Zulaikha betul. Maknanya lelaki ni penyaksi ni cakap, dia kata kepada Al-Aziz, kalau baju Yusuf koyak kat belakang bermaksud Yusuf betul. Kalau baju Yusuf koyak kat depan bermaksud Zulaikha betul. Cakap kawan ni. Sebab apa maknanya? Kalau koyak kat belakang bermaksud Yusuf lari, Zulaikha tarik dah, sebab tu koyak di belakang. Kalau koyak kat depan, Yusuf yang terkam dia duduk di bawah, maka dia nak lari, dia koyak kat depan. Maka bila cek, memang baju Nabi Yusuf koyak kat belakang. Persoalan timbul, siapakah syahid ini? Tentu dalam Quran banyak kisah-kisah lelaki ataupun orang yang kita tak tahu siapa. Allah sebut rajulun. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, lelaki yang Allah kata, lelaki yang di sisinya ada ilmu minal kitab, ada ilmu kitab di sisi dia. Lelaki tu dia lawan dengan Ifrit, dia menang. Kan Nabi Sulaiman kata, siapa-siapa yang boleh ambil singgasana Balqis bawa mai kat sini, kan? Maka Ifrit kata, aku boleh bawa mai tahta Balqis daripada Yaman tu mai ke sini, qabla an taqama min maqamik, sebelum tuanku sempat bangun, dah boleh sampai dah. Kemudian lelaki ni kata, wa qala rajulun, lelaki manusia ni kata, saya boleh bawa mai benda tu sekelip mata, sebelum sempat kerdipan mata tuanku, saya boleh bawa mai. Misteri lelaki ni siapa? Dalam tafsir Quran kata, dia macam-macam tafsir, cuma saya nak bagi tahu, yang sepakat ulama kata, kod mana pun siapa pun dia ialah rajulun bihi ilmin minal kitab, orang yang ada ilmu. Tu penting ilmu tu tuan-tuan. Ilmu. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu bawa kepada iman. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ini lagi sekan. Orang yang takutkan Allah ialah orang yang ada ilmu. Maksudnya ilmu tu tuan-tuan tengok dah kemarin perdebatan di antara Piyu Faiz dengan Ustaz Salman Ali. 4 jam saya tengok. Tak bahas patah. Maknanya depa dua orang ni berilmu lah. Tinggilah ilmu depa ni. Bahas terfaham lah sikit-sikit, tapi saya ingat ini bukan perbahasan orang awam lah. Ilmu. Cuma akhir zaman ini memang ulama dah ramai tak ada. Akhir zaman ni ulama-ulama ramai yang telah meninggalkan kita. Begitu juga para pejuang, baru ni Yahya Sinwar meninggalkan kita, syahid dia. Tahun ni antara yang paling ramai tahun ni antara yang paling ramai. Dia bermula sejak 19 hari bulan 3. Presiden Iran meninggal kena bom. Bukan kena bom, helikopter dia itu langgar gaung. Cuma kalau tuan-tuan baca berita, dia pi ke Azerbaijan punya sempadan merasmikan tak mau baling, Red. Tak mau baling. Rasmikan umpangan. Pilot ni tentera Iran bawa dia pi. Masa dia balik tu, tiga helikopter, helikopter dia ni pilot orang lain. Langgar, gaung mati. Lepas dia mati 19, kemudian 1 hari bulan 4 lebih kurang macam tu lah, awal bulan 4 1 hari bulan 4
Depa serang pula Amerika, Israel serang konsulat Iran di Syria. Mati apa nama ni, Zahidi tu, Jeneral Zahidi tu. Depa punya general komander besar. Lepas tu depa serang dengan drone, depa balas balik ke Isfahan. Berlaku beberapa pertempuran. 30 hari bulan Julai, apa nama ni, Fuad Syukur mati, kena bunuh. Fuad Syukur ni tuan-tuan siapa dia? Dia ni dia panggil sebagai analis, arkitek. Hizbullah punya mastermind di belakang tu Fuad Syukur lah. Fuad Syukur ni dah lama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hidup lama, saya tak lahir lagi. Tapi ni kisah Hizbullah. Hizbullah ni tertubuh tahun 82. Tahun 92 bos pertama dia tu Abbas Musawi dibunuh pada 16 bulan 2 1982 dibunuh. Lepas tu esok tu 17 bulan 2 depa lantik Hasan Nasrullah kena bunuh baru ni tu. Fuad Syukur ni ada dah pada masa tu. Dia lah mastermind Hizbullah ni. Hizbullah dah menang Israel 2006 masa ni. Fuad Syukur lah. Tapi peristiwa 30 Julai baru ni tu, dia duduk di apartmen dia tingkat 2. Dia dapat satu panggilan telefon. Dia ni Fuad Syukur ni yang Israel dah cari berpuluh tahun ni tak dapat ni. Tiba-tiba hari satu petang tu dia dapat satu panggilan telefon. Dia office dia di tingkat 2 di Selatan Lubnan. Dia meluru naik ke tingkat 7 ke penthouse. Di atas jet dah tunggu dah, Apache helikopter jet saya tak ingat, tapi tembok daripada atas mati dia dengan anak dia, dengan 2 orang mentu dia. Siapa yang call dia tu, apa yang buat bila dia call tu dia meluru naik atas tu, tak tahu. Dia mati. Selang beberapa jam, masuk 31 Julai, siapa dibunuh? Ismail Haniyeh. Dibunuh di apartmen milik tentera Iran. Masa dia hadir untuk sambutan Presiden Iran yang baru. Nampak tuan-tuan? Presiden Iran yang lama dibunuh 19 bulan 3. Proses kawan ni nak sambut Presiden baru, bom tu dah dibuh 2 bulan sebelumnya bila orang kerja balik. Dia dah susun plot ni daripada awal lagi dah. Baru ni Yahya Sinwar meninggalkan kita. Muhammad Daif ni masih lagi perbahasan. Tapi yakinlah tuan-tuan, pahlawan kita takkan habis. Saya nampak yang tu. Pahlawan kita takkan habis. Kalau kita patah balik sejarah daripada tahun 78 lagi. 78 Hadi Mihad kena bunuh. 92 Iman Aqil kena bunuh. Iman Aqil ni orang pemuda pertama Al-Qassam. Dia yang pakai serban merah. Sebab tu Abu Ubaidah yang jurucakap Al-Qassam sekarang tu pakai serban merah. Sebab Abu Ubaidah ni memang idolakan Iman Aqil. Dia mati muda, umur 20-an. Iman Aqil ni Israel pernah offer dia. Masa tu Izzat Rabin, Presiden Israel masa tu, kata kepada family dia, suruh Iman Aqil ni keluar daripada Gaza 3 tahun pergi duduk Jordan. Dia balik main, nama dia clean. Dapat allow lagi Israel bagi pergi rehat di Jordan dia. Dia tak mau. Iman Aqil ni pemuda. Dia pergi dengan 2 kawan dia. Dia pergi serang konvoi jeep tentera Israel tahun 93 bulan September. Sebab dia tak puas hati cerita panjang lah, Yasir Arafat pergi sign Oslo tu tahun 93. Dia serang tu, dia buat record video. Zaman tu tak boleh buat live lagi. Sejak pada itulah baru orang kenal Al-Qassam. Dia meninggal 93. Kita ingat macam habis dah. Allah gantikan Yahya Ayyash 96 kena bunuh. Yahya Ayyash kena bunuh dalam bom telefon. Telefon ni dia engineer dia reka bom ni untuk orang Islam. Tiba-tiba Israel boleh bunuh dia dengan telefon bimbit milik, tak silap saya, Pop menekan dia. Dia cuma guna telefon tu untuk nak telefon family dia sekali-sekala. Israel punya Mossad ni boleh dapat detect masa bila yang dia akan pergi guna telefon siapa. Jadi mereka ada pengkhianat daripada dalam lah. Ringkas cerita, masa dia buat satu panggilan telefon, meletup dan dia mati. Macam baru ni dah pager Hizbullah meletup tu kan. 96 daripada buat taktik tu dah. Habis Yahya Ayyash, mereka ganti dengan Syekh Salah Sahadah. Pun power juga. Kena bunuh juga, syahid. Kena dengan Apache, kena dengan F-16. 2002 kena bunuh. Lepas tu Syekh Ahmad Yasin kena bunuh. 22 Mac 2024.
Selepas Syekh Mat Yassin, Dr. Abdul Aziz Rantisi kena bunuh 17 bulan 4 2004. Lepas tu November 2004 Yasir Arafat mati. Tapi dia bukan kena bunuh, tapi ada orang kata kena racun. Tak apalah, tapi dia mati di hospital. Tapi Yasir Arafat ni dia PLO, tapi dia berjuang lah. Lepas tu dia mai Mahmud Mabhouh tahun 2010 kena bunuh juga dekat bom, dekat Dubai di hotel. Lepas tu dia mai Syekh Ahmad Al-Jabari. Ahmad Al-Jabari ni lah tuan-tuan, saya cerita panjang ni. Ahmad Al-Jabari ni dialah yang atok pi tangkap seorang lelaki tentera muda Israel nama Gilad Shalit. Dia tangkap. Lepas tu rundingan nak bebaskan Gilad Shalit ni, Israel nak bebaskan dia seorang. Israel terpaksa bebas. Israel nak tuntut dia seorang. Israel kena bebaskan 1027 orang Palestin. Tahun 2013 ke 2012 ke 2011. Dalam 1027 orang tu ada Syahid Yahya Sinwar ni. Yahya Sinwar ni duduk dalam penjara Palestin 23 tahun. Dia fasih bahasa Hebrew. Dia fasih bahasa Israel. 23 tahun. Dia kena hukum penjara 426 tahun. Cuma yalah takkan nak sampai tak sampai umur tu kan. Dia duduk sampai 23 tahun. Berlaku perundingan itu nak membebaskan Khalid Shilak tu, maka dia dibebaskan. Ingatkan dia keluar dia serik? Tak, dia terus berjuang untuk Al-Qassam. Itulah Syahid Yahya Sinwar. Jadi sekarang Khalid Mashal pula. Kalau kata dia tak ada siapa dia nak, kita jangan susah hati. Senantiasa akan ada pejuang dalam agama ini. La tazalu ta'ifatun min ummati az-zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahum kadzalik. Nabi kata tidak akan berhenti berjuang sampai hari kiamat. Akan ada kelompok ini yang akan berjuang, tak ada orang boleh mampu ganggu gugat depa. Baik, sambung. Maka tuan-tuan, bila kes ni jadi viral, orang muda sekarang kata FYP. Maka Nabi Yusuf AS rasa malu, tak seronok. Tapi yang paling tak seronok ialah siapa? Zulaikha ni lah. Orang duk kata dia, apa bini menteri apa ni? Dia pergi goda nak ikan dia sendiri. Budak tu pula depa beli di pasar hamba dulu. Depa tak biasa tengok Nabi Yusuf. Jadi depa duk sangka Zulaikha ni standard apa? Hang ni Datin Seri. Hang pergi mengurat budak yang hamba ambil bela di pasar hamba tu ya. Lagu tu punya standard you ni. Macam tu lah. Maka Zulaikha berasa malu tuan-tuan. Awak lah depa rendahkan aku sampai tara-tara ni. Tapi nak abang kata Zulaikha dia pun cerdik. Dan Quran sebut. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atu aziz turawidu fataha an nafsi. Sebab berita kat seluruh pekan ni kata, apalah bini menteri ni mau kat anak dia sendiri. Nak mengasuh, nak bela, nak ni lah. Maka pakai heboh. Maka bini-bini menteri pakai kata, orang pakai heboh. Maka apa dia buat? Dia cerdik kata Zulaikha ni. Dia panggil semua persatuan bini menteri dalam grup WhatsApp tu mai ke istana dia. Dia bagi apple buah seorang satu, dia bagi pisau seorang satu. Dia tak panggil membawang, dia panggil mengapple. Pakai kupas apple ni. Masa dua kali kupas apple tu, dia suruh Nabi Yusuf keluar hidang ya. Zulaikha ni cerdik. Dua kali kupas, you kerja kat mana sekarang? You buat apa sekarang sambil duk kupas tu? Maka Zulaikha kata, Yusuf keluar masa ni. Yusuf keluar ke pintu tu, keluar nak jamu ayak kepada datin-datin ni. Maka depa tengok Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Depa beralik-galik tengok dia tu punya segak. Macam cerita tadi kak, muzik berhenti. Qata'na aydiyahunna. Depa potong jari-jari tangan-tangan depa sendiri. Terkerat. Punya galik. Tak berasa. Tuan-tuan, tak berasa tu. The power of mental. Potong ni tak rasa. Wa qulna hasyallah, hasyalillah, ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Dia berkata, ya Allah, ni bukan manusia ni malaikat ni. Khalid. Tak sedap lagi. Qalat fazalikunna alladhi lumtunna fih walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amaruhu la yusja. Ni Pak Nabi Yusuf. Tak apalah. Maka baru Zulaikha kata kepada mereka, tengok dia kata,
Hampa baru tengok seminit dua. Tengok jari hampa, baru pakat perasan. Lah, potong jari sendiri, baru berasa sakit. Tuan-tuan, kita pun lagu tu lah. No? Kita pun lagu tu lah. Kalau kata power of otak ni. Power of otak ni. Ya. Dia pun bila dia pun tak tengok, tak tahu kata sakit. Tak sakit pun. Tengok, sakit dandan. Kan? Sakit. Maka Zulaikha kata, hampa baru tengok seminit dua, sampai terpotong jari sendiri. Punya kagum tengok dia. Hampa duduk tempat aku. Aku duduk serumah dengan dia. Aku tengok dia membesar. Daripada kecil sampai lah segak maskulin. Hampa baru tengok seminit dua. Tu nak kata ujian tu. Kita tak duduk tempat orang tu, kita tak tahu. Kita duduk baru kita tahu. Maka Zulaikha kata, hampa duk perendah aku, duk hina aku, supaya aku ni teruk sangat nafsu ni. Aku hidup dengan dia siang malam. Hampa baru tengok seminit dua, dah potong jari. Aku tak gigit jari lama ni. Itu saya tambah lah. Bila jadi lagu tu tuan-tuan, pakat try lah, pakat bagi kad lah. Ni bahasa saya lah ni. Berarti nanti ni pun sakan lah, pakat bagi kad. This is my card, this is my number. Nabi Yusuf semua lah. Apa jadi lagu ni, aku tak mau semua ni. Maka kata Nabi Yusuf, qala rabbis jidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kalau macam ni lah kehidupan aku, penjara lagi aku suka daripada semua ni. Tuan-tuan, Nabi Yusuf warak. Penjara lagi aku suka. Maka tuan-tuan, saya ringkas dia panjang lagi ni perbahasan ni. Maka selanjutnya memanglah Nabi Yusuf AS dipenjarakan. Dipenjarakan. Cuma dalam syarah ni kata, kenapa Nabi Yusuf dipenjarakan? Saya kosong. Dalam ni dia bincang tentang Nabi Yusuf AS ni segak terang mana. Saya sebut sikit As-Suhaili dan para imam yang lain mengatakan bahawasanya ketampanan Nabi Yusuf ialah separuh daripada ketampanan Nabi Adam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri dan meniupkan ke dalam diri Adam itu roh ciptaannya sehingga dia hadir dengan rupa manusia yang paling baik. Hadis ni tuan-tuan perbahasan dia panjang. Saya nak cerita juga tapi bukan cerita bilah malam ni tergantung. Dalam ni Imam Ibn Katsir mengatakan pendapat As-Suhaili dan beberapa imam yang lain, saya ingat ni dalam kalangan salaf kot, mengatakan Nabi Yusuf AS ni separuh daripada segak Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ni alasan dia ialah Allah buat Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Terjemahan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sambung dengan saya, perkataan nya tu huruf besar, seolah-olah dia merujuk kepada Allah. Ini jadi masalah ni. Sebab kita Al-Asy'ariyah ni kita tak terima ini. Bahasa dia yadullah ni kita takwil. Even sehingga kalau salah pun dia walaupun dia tak takwil, walaupun dia tak takwil, tapi kalau salah yang original dia amirru kama ja'at, dia imrar, dia tak bincang. Dia bila kaifa, tanpa fikir bentuk. Panjanglah, cuma saya nak beritahu hadis ni saya kena terang kau. Bila ada sebahagian orang mengatakan Nabi Adam itu lebih segak daripada Nabi Yusuf, tak apa, itu ada masalah. Cuma bila dia menggunakan dalil kerana Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Lepas tu dekat perkataan nya tu huruf besar. Seolah-olah nya huruf besar tu macam Allah lah. Baik, di sini kita kena takwil lah. Bahasa kita kaedah kata di sini. Baik. Hadis ni tuan-tuan, khalaqallahu Adama ala suratihi. Tu hadis tu bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Adam atas wajahnya sendiri. Tu hadis tu lebih kurang lagu ni lah. Atas wajahnya sendiri. Nya tu pun kalau tuan-tuan buka dalam ni sebahagiannya tu nya huruf besar ke? Wajahnya macam mana? Rupanya tuan-tuan hadis tu kalau kita pergi lagi panjang, bukan takat tu. Hadis tu panjang lagi. Hadis tu iaitu seorang lelaki ni ditampak seorang sahabat yang lain pipi. Bila Nabi tegur, Nabi kata jangan hampir sepak pipi orang. Kerana khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah buat muka Nabi Adam tu atas muka dia. Dia dalam konteks hadis tu adalah lelaki yang kena tampak tu. Maksudnya apa? Lagu mana Allah buat Nabi Adam, lagu tu lah Allah buat dia. Maknanya kemuliaan manusia tu. Nabi Adam tu merujuk kepada karamah insaniah tu. Ataupun kemuliaan manusia Nabi Adam tu terletak pada mulia dia juga. Maksudnya maruah kita di mana? Di muka. Pasal tu kita kentut di bawah.
Ambil semayang sapu muka, tak sapu bawah. Pasal yang malu tu muka, hak ni tak malu. Muka ni maruah. Pasal tu Islam larang kita sakiti muka. Muka tak boleh. Kita nak marah anak kita pun jangan sepak pipi dia. Rotan je betih. Kita cikgu di sekolah, jangan tampak pipi. Tak boleh. Pipi ni maruah. Marah kat isteri pun jangan sampai sepak pipi, jangan. Muka ni maruah orang. Silat mana ada buah pukul muka dah tak? Silat tak ada. Tak ada. Itu hadis tu. Nak menjelaskan balik, bukan muka tu muka Allah, muka orang tu, maf'ul tu. Baik, tak apa. Maka tuan-tuan, dalam ni sebut Nabi Adam AS Nabi Yusuf AS, mukanya itu ibarat kilat al-barqu. Maksudnya orang tengok sekali imbas dah jatuh cinta dah. Dan Nabi Yusuf AS sering menutup wajahnya. Dia handsome, dia suruh tutup, dia rajin tutup muka. Baik, sambung cerita tadi tu. Maka bila cerita ni sampai, Nabi Yusuf pun doa, aku masuk penjara lagi baiklah ya Allah. Macam tu lah kan? Baik. Maka tuan-tuan, Allah atur peristiwa ni, Nabi Yusuf memang masuk penjara lah. Cuma kaedah dia masuk tu yang Nabi Yusuf tak ubah seronok. Nabi Yusuf masuk penjara kerana fitnah lah. Bukanlah bila Nabi Yusuf kata, ya Allah, penjara lagi ku seronok daripada semua ni. Bukanlah bermaksud Nabi Yusuf kata, macam mana abang? Bila Nabi Yusuf kenal macam tu, Nabi Yusuf cakap seorang-seorang, ya Allah, kalau lagu ni lah fitnah hujan aku tanggung, mak-mak datin semua pakai suka kat aku, pakai ligan aku tergila-gila ni, penjara lagi seronok lah. Lagu tu lah bahasa dia. Maka tuan-tuan, Allah takdirkan Nabi Yusuf seterusnya memang masuk penjara. Cuma masuk penjara tu dalam keadaan yang perancangan tu, dia fitnah dia lah. Dia masuk penjara. Masuk penjara. Nanti kita akan sampai bulan depan bagaimana Nabi Yusuf minta orang cuci nama dia balik. Pasal tu saya terang siap-siap malam ni, iaitu dia masuk penjara tu betul. Sebab tu ulama kata sebenarnya Allah boleh bagi cara lain pun. Kenapa Allah bagi masuk penjara? Boleh dah Allah buat sekelip mata mak-mak datin tu mati semua. Boleh? Ataupun Allah buat sekelip mata dia patah hati kat Nabi Yusuf. Boleh? Ataupun sekelip mata Nabi Yusuf jadi gubernur-gubernur lah. Maknanya tak ada sampai penjara. Boleh. Tapi ulama bincang dalam ayat ni mengatakan kerana Nabi Yusuf sebut penjara, Nabi Yusuf sangka penjara itu adalah penyelesaian, maka Allah bagi ni penyelesaian yang hang minta. Cara lagu ni lah. Kata ulama, kalau Nabi Yusuf sebut benda lain, akan dapat benda lain. Apa pengajaran dia? Ada tuan-tuan dalam ni. Semua muka surat tu saya tanda tu tak dapat. Apa pengajaran dia? Kita dalam berdoa, jangan kita tetapkan dekat Allah. Bukan kata Nabi Yusuf salah, tak. Nabi Yusuf tak salah, Nabi maksum. Cuma kita ni pengajaran dia, dalam kita berdoa kepada Allah, jangan kita tetapkan untuk Allah. Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, bagi ku kerja syarikat tu. Tak payah. Allah boleh bagi kita kaya tanpa kerja pun. Ya Allah, aku nak sembuh, ya Allah, bagilah aku masuk hospital tu. Tak payah. Allah boleh bagi sembuh kat mana pun kita duduk. Walaupun kita ikhtiar, tapi dalam kita berdoa, tak perlulah kita berdoa sampai nak letak kaifiat kepada Allah. Allah, aku nak perempuan tu, hang bagilah dia balas mesej aku malam ni. Tak payah. Allah boleh bagi. Ulama tak nak mengatakan kaedah berdoa itu, pasal doa ni tuan-tuan senjata yang paling besar. Doa ni Allahu Akbar. Orang yang memang percaya kepada kuasa doa, yakin dengan janji Allah, dia doa confirm dapat. Cuma persoalan masa dia. Tuan-tuan yakin sungguh-sungguh doa mesti dapat. Yakin memang dapat. Percayalah tuan-tuan. Kata Nabi SAW, iza rafa'al abdu ataupun iza rafa'a yadaihi abdihi, ataupun dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, atau kama qala, innallaha hayyun karimun. Iza rafa'a abdu yadaihi ilaihi, Allah itu mulia dengan sifat yang malu, dan Allah sangat malu bila mana seseorang hambanya itu angkat kedua tangannya kepadanya dan berdoa, ya rudda sifra. Allah malu kalau Allah biarkan hamba dia angkat tangan doa, dia Allah biarkan
Dia amin dalam keadaan sifar, tak dapat apa. Allah akan ensure dia mesti dapat. Cuma Allah akan berikan kedapatan doa itu ikut masa yang sesuai, ikut kadar yang sesuai. Takut dia tak dapat tanggung pula. Kalau dia minta sampai 1 juta, Allah tahu kalau dia dapat 1 juta, dia akan lagi jauh daripada Allah. Dan bukan Allah tak bagi 1 juta, Allah bagi dia sihat. Allah bagi dia sihat, yang mana kalau dia dapat 1 juta, dia dapat sakit, habis 1 juta tu juga. Maka Allah bagi dia sihat. Tapi pokoknya Allah boleh bagi. Sahabat Nabi seorang kan, Qatadah. Qatadah ke? Qatadah. Mina. Dia perang. Dia perang. Kemudian bila perang tu, dia punya mata dia kena arrow. Maka luka. Buta ke? Tapi cacat sebelah lah mata dia. Cacat sebelah. Maka tuan-tuan, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah minta Rasulullah tolong jampi mata dia ataupun ludah kat mata dia. Bagi sembuh. Dia ni muda lagi masa tu tuan-tuan. Lah dia sebut dia muda lagi, dia tak menikah lagi. Maka Rasulullah kata, mau tak kalau aku tak jampi mata hang, aku tak ubat mata, tak ludah di mata ni, tapi Allah akan gantikan hang dengan syurga yang tinggi lah kedudukan dia. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya tak nikah lagi kan. Maka Nabi kata, tak apalah, kalau hang sanggup, hang akan dapat syurga. Confirm lah kan. Maka dia kata, ya Rasulullah, syurga tu pun saya mau, mata ni pun saya nak, dua-dua. Maka Nabi senyum, Nabi kata, hang cerdik. Maka Nabi doa. Maknanya apa tuan-tuan? Kekayaan Allah luas. Allah bukan macam menteri keuangan mana-mana negara yang aku bagi hak ni, aku kena tarik hak ni. Tak. Kerajaan Allah kaya. Dia tak ada bajet. Dia tak perlu, aku dah bagi banyak tahun ni, aku tarik tahun ni pula lah. Tak ada. Minta. Selagi boleh minta, minta. Allah suka hamba dia yang tamak dalam nak minta kepada dia. Jangan kita sangka aku minta ni habislah bahagian aku dah. Ya Allah, berilah aku sihat. Cukup, amin. Pasal apa? Nak minta mak sihat, takut lagi rugi bahagian aku. Tak. Ya Allah, bagilah aku sihat, bagilah mak sihat, bagilah ayah sihat, bagilah jiran sihat, bagilah orang Gaza tenang. Tak korang pun beda kita tu. Jadi ingat. Dia dah main isyak, dia jadi gitu. Maka minta kepada Allah sungguh-sungguh. Sebab tu dalam pengajaran kisah Nabi Yusuf AS ni, kata Ibn Katsir, sikit lagi tuan-tuan, sikit. Kerana kata Ibn Katsir dan para ulama, kerana Nabi Yusuf sebut penjara, maka Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Kalau hang sangka penjara ni solution dia, yes, this is the solution, tapi hang tanggung sikit lah. Bukan boleh Allah buat hang peluk hilang tang ni, prom ada kat penjara tang tu. Tak. Mesti kena ada sunnatullah, proses nak masuk tu. Macam kita kata, ya Allah, aku nak 1 juta. Allah boleh bagi, tapi Allah tak buatlah pling ada 1 juta depan mata kita. Kalau jadi lagu tu, dia jadi fitnah. Orang tuduh kita curi, orang tuduh kita menipu, LHDN main rumah. Maka Allah buat, Allah bagi atok sikit, satu perjalanan berlaku accident. Kita accident, teruk, patah kaki. Insurans kira-kira kita pergi belaga dengan orang tu, dapatlah 500,000. Belaga tu pula, kerana kita belaga tu, kita elak nak langgar satu anjing. Contoh, jatuh sini patah kaki. Anjing tu milik seorang jutawan Cina. Dia rasa bersalah, bagusnya Melayu ni, dia elak kerana nak langgar anjing tu. Cina tu metok kata 1 juta. Lagu tu, abang kata saya cara dia lagu tu. Allah boleh bagi. Allah tak bagi seketui. Sebab Allah tahu kalau bagi seketui, kita akan makin teruk. Tapi bila kita kata, ya Allah, bagilah aku 1 juta dengan cara macam ni, Allah boleh bagi. Tapi pengajaran dah, tengok kita tengok macam mana. Sebab tu pengajaran kisah Nabi Allah Yusuf ni, Ryan, power mata. Kisah Nabi Allah Yusuf ni, ulama kata, nak ajar kita kerana Nabi Yusuf sebut sijnu, penjara. Maka you ask for penjara, this is the way lah. Sebab tu kita akan tengok nanti tuan-tuan. Kita akan tengok nanti bila mana Nabi Yusuf AS selesaikan masalah mimpi Raja Mesir tu kan. Maka Nabi Yusuf kata kepada roommate penjara dia kata, pergi habaq kat Raja, tolong cuci nama aku. Sebab apa saya tutup tuan-tuan? Sebab kita sambung tu bulan depan insya-Allah. Sebab apa? Kalau tak ada ayat ini, orang akan petikai, orientalis akan petikai. Dia kata, Quran apa tak betul ke? Sebab ayat sebelumnya, bukankah Nabi Yusuf yang minta penjara? Habis tu kenapa ayat ke depan tu Nabi Yusuf minta keluar? Pasal apa pula? Jadi itu jawapan dia.
Penjara memang Nabi Yusuf minta, tapi bukan dia minta nak masuk penjara. Dia cuma kata, I wish kalau lagu ni aku harap penjara lagi elok lah. Lagu tu. Bukan kata, ya Allah, bubuhlah aku dalam penjara. Bukan. Jadi itu jawapan kita. Jadi bila dia sebut lagu tu, para Nabi memang macam tu. Memang kata dalam hadis Nabi SAW, asyaddu bala'an al-anbiya, antara musibah, antara ujian atau asyadul bala' atau asyadul ibtila, ujian ataupun musibah yang paling besar Allah bagi kepada para Nabi itu. Sebab tu kalau Nabi, kalau mereka demam, berkali ganda lebih teruk daripada kita. Kalau kita panah 40, mungkin mereka panah 60. Teruk ujian mereka. Kemudian para ulama kemudian kata Nabi yang mengikuti summa mislu. Kemudian yang ikuti dia. Lagi tinggi kedudukan, lagi berat ujian. Tuan-tuan, sebab tu nanti kita akan tengok sampai nanti bab dia lambat lagi lah. Nabi Zakaria kan, yang mana dia masuk, Nabi Yahya ke Nabi Zakaria, dia masuk dalam pokok nak kena kerak, orang gaji pokok dia putih tu. Dia tersebut perkataan Allah marah kepada dia tu. Memang itu para Nabi itu berat lagi ujian mereka. Sebab tu bila Nabi Yusuf kata macam tu, nak macam ni, tengok dapat aku mana. Ala kulli hal, semua Nabi itu maksum. Apa yang berlaku itu hanyalah sebagai pengajaran kepada kita. Dan sesungguhnya kita pun tahu, Allah sebut dalam Quran, para Rasul itu kedudukan mereka memang tak sama. Faddalna ba'duhum ala ba'd. Sebahagian lebih pada yang lain. Antara mereka semua, the most mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia. Kemudian dia adalah kedudukan Nabi-Nabi lain yang kita tak tahu. Yang sekadar kita tahu adalah ulul azmi lah. 5 orang. Kemudian seterusnya ada Nabi-Nabi lain yang kita tak tahulah. Tapi akidah kita, Quran aja tak sama level mereka. Cuma kita tak tahu. Tapi kok mana tak sama pun, mereka semua mulia. Mulia jauh lebih daripada kita. Jauh lebih daripada kita, para rasul ni, para nabi ni. Allahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.